Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al Hijrah 9 April bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Pak Itam mati di Sungai Selangor. Juga Subahat Rogol, anak perempuan, suami isteri ditahan. Polis sedang mengesan individu yang disyaki bermain mercun hingga menyebabkan 2 mangsa cedera. Kejadian berlaku di Kampung Cangkat Gombak pada 31 Mac lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Gombak Superintendent Nur Arifin Muhammad berkata pihaknya mengesahkan rakaman video kejadian berkenaan yang tular sejak semalam memaparkan sekumpulan individu bermain mercun dengan menghalakan ke sebuah rumah. Beliau berkata hasil siasatan mendapati kejadian tersebut berlaku pada 12.05 tengah malam pada 31 Mac lepas menyebabkan seorang lelaki dan wanita masing-masing berusia 19 dan 24 tahun cedera di peha dan telinga. Katanya usaha mengesan suspek masih diteruskan dan kes disiasat mengikut Seksyen 435 Palang 324 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang melihat atau mempunyai maklumat mengenai kejadian itu diminta tampil membantu siasatan dengan menghubungi Pegawai Penyiasat Jenayah Inspektor Nur Atikah Adenan di talian 018-364-8044 atau Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak di talian 03-6126-2222. Sepasang suami isteri direman 7 hari bagi membantu siasatan kes rogol membabitkan anak perempuan mereka berusia 16 tahun hingga menyebabkan mangsa melarikan diri akibat trauma. Remaja tingkatan 4 itu dipercayai menjadi mangsa rogol suspek yang merupakan ayah tiri mangsa sejak 3 tahun lalu. Lebih sadis, perbuatan terkutuk suspek yang bekerja sebagai pengawal keselamatan itu turut diketahui ibu kandung mangsa. Ketua Polis Daerah Jasin, Deputi Superintendent Ahmad Jamil Razi berkata, bertindak atas maklumat, polis menjalankan siasatan sebelum menahan bapa tiri dan ibu kandung mangsa masing-masing berusia 36 dan 40 tahun di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Terminal 2 jam 9.30 malam tadi sejurus tiba dari Sabah. 6 April lalu, satu laporan dibuat mangsa berusia 16 tahun di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jasin. Kes disiasat mengikut Seksyen 376B dan Seksyen 109 Kanun Keseksaan iaitu melakukan sumbang mahram dan menyubahati perbuatan itu. Terdahulu, pasangan berkenaan dibawa ke Kompleks Mahkamah Air Keruh jam 9.30 pagi dengan memakai baju lokap. Media sebelum ini melaporkan seorang remaja perempuan hilang dari rumahnya di Jasin namun ditemui semula dalam keadaan selamat di Perak selepas lebih 2 minggu dilaporkan hilang. Seekor buaya tembaga seberat lebih 500 kg yang dipercayai kerap menemani pemancing ditemui mati di Sungai Selangor berdekatan Kampung Kuantan semalam. Bangkai reptilia dikenali umum sebagai Pak Itam itu dijumpai terapung oleh penduduk setempat. Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Selangor, Dennis Tan Chun Yung berkata, buaya yang belum dikenal pasti jantinanya itu ditarik naik ke darat oleh orang awam. Keadaan haiwan seberat 500 hingga 600 kg itu didapati sudah kembung dan mulai reput. Berdasarkan keadaan fizikal itu, buaya berkenaan dipercayai mati antara 3 hingga ke 4 hari. Tambah beliau, pihaknya masih menjalankan proses pelupusan bangkai berkenaan. Terdahulu, penemuan itu tular di media sosial yang memaparkan beberapa gambar bangkai seekor buaya bersaiz besar terapung di Sungai Selangor. Pemancing udang di sungai itu mendakwa reptilia berkenaan merupakan peneman mereka sejak sekian lama. Aktiviti harian kira-kira 30 peserta tanam semula berkelompok TSB, pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah Rizda di Kampung Pinang Pedu terbantut dan sentiasa diancam bahaya apabila kebun mereka kini telah ditawan sekumpulan gajah liar. Menurut penduduk, paling membimbangkan sepanjang bulan Ramadan ini, gajah-gajah itu makin agresif kerana melindungi anaknya dan ia amat ditakuti penduduk yang kini terdedah kepada risiko akan diserang gajah liar itu pada bila-bila masa sahaja.
Menurut Wakil Penduduk Muhammad Syahri, mereka buntu apabila masalah tersebut sudah berlarutan selama 5 bulan tanpa ada sebarang tindakan dari pihak berkaitan. Sebelum ini, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan bertindak menghalau gajah-gajah itu masuk ke hutan, tetapi tidak lama kemudian sang belalai itu datang semula dan kini lebih kerap. Katanya dalam keadaan hendak menyambut Aidilfitri, sudah tentu keadaan ini amat memberi kesan terhadap pendapatan kebanyakan mereka selepas tidak dapat ke kebun tanaman dan tidak berani untuk menoreh getah. Pihak yang wajib ambil tindakan. Benda ni melibatkan sekali bukan sakat hasil pertanian lah apa semua. Belah ni pisang. Lepas tu pokok nyok. Pisang. Pisang, pokok nyok, pokok kelapa sawit. Habis dah. Ni mungkin bulan 5 bulanan ni tiba musim buah-buahan pula. Bila musim buah-buahan ni, dia lagi mengancam, lagi mengamuk. Pasal lebih kurang 5 ekor gajah ni, dia memang mengamuk dia pasal dia bawa anak. Hak tu yang jadi kebimbangan penduduk kampung lah ni. Dulu ni depa masuk tu dia tak ada bawa anak, lah ni dia bawa anak. Bila bawa anak tu orang nak pergi motong pun semua tak boleh lah. Perkara sama turut disuarakan oleh seorang lagi penduduk kampung itu, Muhammad Syakbari Abdul Rahman, yang mengakui kerap terserempak dengan haiwan tersebut setiap kali ke kebun hingga menimbulkan rasa tidak selamat. Dia telah lama mengusahakan kebunnya itu dan menanti hasil tanaman untuk dituai, namun sekelip mata rosak dibantai kumpulan gajah berkenaan. Pernah jumpa selalu, 2-3 malam memang saya jumpa gajah. Berapa ekor yang abang jumpa? Dia ada 2 grup. Satu grup tu yang saya bilang 10 ekor. Yang satu grup ni lebih kurang 4 ekor atau 5 ekor yang bawa anak. Jadi abang bila jumpa tu memang rasa tak selamat lah, rasa takut lah. Memang tak selamat lah bagi kami penduduk kampung ni. Soal yang pertama sekali nyawa lah yang penting. Yang kedua tanaman kami. Tanaman kami kalau orang yang besok tanam durian, mereka tahu. Agak atau 3-4 tahun, agak kita dok harap nak bunga, tahu main-main tengok terbalik. Dia tonyuh habis. Sementara itu, Muhammad Harun mendakwa haiwan itu sememangnya sudah berada di kawasan tersebut sejak kali pertama dia menyertai TSB berpuluh tahun dulu. Namun kini jumlahnya semakin banyak disebabkan kawasan pertanian menyebabkan haiwan itu sering ke lokasi itu untuk mencari makanan. Ya, seingat saya, masa saya buat semula dulu lah, kata nama semula yang pertama dulu ni. Masa tu pun dia ada masuk dah, tapi masa tu dia bilangan dia kecil. Bilangan dia hanya dalam 2-3 ekor saja. Tapi sekarang ni dia atas pembiakan dia tu dia sampai berbelas ekor dah. So dia dia perlukan makanan yang banyak lah kan. Sebab dia ramai kan, macam kita lah kan. Bila dah ramai, makanan pun perlu banyak. Jadi dia terpaksa berpecah-pecah lah. Lepas tu kita pula tanam sawit, tanam pisang, tanam kelapa. Jadi semua tu ada sumber makanan yang dia suka. Kawasan Lembah Sirih yang terletak bersebelahan Sungai Kelantan di Kota Baru antara tumpuan orang ramai untuk berbuka puasa secara terbuka setiap kali tiba Ramadan. Seawal jam 5 petang, orang ramai sudah mula membanjiri kawasan lapang itu untuk mendapatkan tempat yang sesuai bagi menikmati juadah dengan pemandangan Sungai Kelantan. Pengunjung biasanya akan membawa tikar alas duduk dan membeli makanan untuk iftar di bazar Ramadan yang terletak berhampiran kawasan itu. Malah ada juga mereka yang membawa makanan yang siap dimasak dari rumah untuk dinikmati bersama-sama ketika berbuka puasa. Pengunjung Muhammad Akmal Amri, 29 tahun dari Pasir Putih berkata, setiap kali Ramadan dia dan keluarga pasti tidak akan melepaskan peluang untuk berbuka puasa secara beramai-ramai di lembangan Sungai Kelantan itu kerana tertarik dengan suasananya yang meriah dan santai. Bagi saya sangat meriah dah. Kita mari sini bukannya sekadar nak makan sangat pun, tapi nak ke suasana tu. Nak suasana dengan yalah tengok orang pun seronok lah. Orang kata apa, cuba environment baru lah juga buka puasa secara ramai-ramai lagu ni. Boleh tengok sendiri dah berapa ramai tu. Ni pani ni lagi ramai ni. Mari pukul berapa lagi? Saya duduk sini, sampai sini pukul 5 lagi. Sebab nak cuk tepat. Kalau mari lambat memang tak ada tepat nak buka. Tahun ni kali pertama. Boleh kata saya tak tahu dah. Tapi marilah. At least tahun
at least sebulan tu 2-3 kali jugalah mari. Bagi Nik Zulkarnain Nik Adnan dari Pengkalan Cepa pula, dia lebih memilih untuk membawa anak-anaknya ke lokasi berkenaan untuk berbuka berbanding di kedai makan kerana kawasannya yang lapang membolehkan anak-anaknya lebih bebas bermain sebelum berbuka puasa. Anak-anak dia suka main sini sebab suasana dia tu ramai orang. Waktu popok dia pun boleh macam boleh bebas. Boleh bebas, boleh pergi mari. Tengok ni lah. Pergi mari gitu, lepas tu boleh relax. Tengok awal, tengok burung atas tu. Dia suka suasana terbuka gini. Sebab dalam kita buka puasa sok mudah. Rumah. Macam popok dia tutup sikit. Kalau mari sini dia suasana dia buka. Berangi, relax. Orang kata apa? Orang Kelantan royak nak ke suasana relax. Muhammad Fazli Hisham Baharudin dari Jertih Terengganu yang kali pertama berbuka puasa di lokasi berkenaan berkata dia bersama 13 ahli keluarga yang lain mengambil kesempatan untuk berbuka puasa di situ selepas membeli belah Aidilfitri di Bandar Kota Baru. Oh, mari nak nak ke suasana ni, Be. Boleh cari baju je. Lalu ngomai jauh ni kak. Mari berapa lama? Mari 2 butir kereta. Tahu mana tempat? Lalu kat atas getok tu tengok ramak ni pakai singgah lalu. Tengok ramak ni. Pak ni. Ni kali pertama. Kali pertama. Apa tulis tempat gini baguslah. Molek merapat ke silaturahim. Pada hari biasa, hampir 1,000 pengunjung yang mengambil peluang untuk iftar di lokasi berkenaan dan ia akan bertambah 2 kali ganda pada hujung minggu. Dan ia bertambah sesak di saat menjelang akhir Ramadan, terutama apabila perantau mula pulang untuk menyambut Aidilfitri. Sebabnya tempat ni macam meriah gitu. Lepas tu kalau senja ada sunset, macam sedaplah ambil suasana gitu. Biasa mari dengan siapa? Mari dengan classmate, dengan roommate. Lepas beli mana? Beli bazar je. Baik, selepas ini, tirai besi bukan sekadar tempat menjalani hukuman. Wasatiyah yang dipegang Universiti Al-Azhar menepati keperluan Islam di negara ini. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Naim Mohtar, prinsip itu juga selari dengan seruan Al-Quran bagi melahirkan masyarakat yang terbuka dan bertoleransi serta menerima kepelbagaian antara satu sama lain biarpun berbeza agama, bangsa dan budaya. Jadi dalam konteks kita di Malaysia ini, masyarakat majmuk dengan pelbagai agama, bangsa dan sebagainya, konsep dan apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, gagasan Malaysia Madani ini yang dibina atas teras etika, adab, akhlak, kan? Jadi sudah tentulah prinsip wasatiyah ni amat bertepatan dan bersesuaian dengan ciri wasatiyah digabungkan dengan gagasan Madani ini sudah tentu hasrat untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu, toleransi, kasih sayang, memahami antara satu sama lain. Jadi bila itu dapat dibentuk, maka sudah tentu kita akan mewujudkan keamanan, kestabilan dalam negara ini. Jadi itu yang saya nampak. Katanya dalam amalan politik pula, Malaysia sudah lama menikmati tindakan sederhana dan pertengahan dan ia amat selari dengan dasar wasatiyah Al-Azhar. Universiti Al-Azhar Al-Sharif adalah sebuah institusi agama yang ditubuhkan lebih 1000 tahun lalu. Kini universiti ulung itu berjaya melahirkan sejumlah besar alumni daripada kalangan anak-anak tempatan serta membariskan tokoh ulama dan pemimpin ummah yang terbukti diterima selama ini di pelbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia. Terdahulu, Datuk Dr. Muhammad Naim merasmikan majlis sambutan Hari Al-Azhar sedunia di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pada majlis ini, beliau turut melancarkan terjemahan buku Al-Qaul Al-Tayyib dan buku Memahami Pemikiran Melampau oleh Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia.
Yayasan Maghfirah menyasarkan kutipan sumbangan kira-kira 30 juta ringgit pada tahun ini dalam usaha membantu golongan sasar di seluruh negara. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Muhammad Syuim Nordin, sejak 5 tahun penubuhannya, Yayasan Maghfirah tidak pernah gagal mengagihkan bantuan yang dilakukan secara berterusan menerusi pelbagai projek pembangunan dan pendidikan dakwah termasuk kempen raikan Ramadan setiap tahun. Misi Yayasan Maghfirah bukan sahaja menyantuni golongan yang memerlukan dalam negara, malah di luar negara. Yayasan Maghfirah juga, kalau dulu pada tahun 2020-2021 kita hampir 20 ke 25 projek. Cuma tahun ini, 2 tahun belakang ini kita rendahkan kepada 10 ke 15 projek. Dan lebih kepada fokus kepada projek-projek pendidikan. Yang kita maklumlah, yang saya cakap tadi, iaitu berkaitan projek-projek yang akan dijalankan di Pusat Latihan dan Dakwah kami di Lenggeng Negeri Sembilan. Dalam pada itu, Yayasan Maghfirah juga berusaha untuk memberi kefahaman kepada masyarakat dalam misi mereka membantu golongan sasar. Sepanjang 5 tahun ini saya kira tidaklah ada kekurangan, tetapi cabaran itu besar, terutamanya dari aspek nakkan kepada masyarakat faham apa yang kita hasratkan untuk membantu golongan OKU, golongan yang kekurangan, golongan yang memerlukan bantuan, yang mana kita tengok dari aspek ini kita harapkan masyarakat menghayati apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, yang mana golongan-golongan ini yang menjadi sasaran Rasulullah untuk diberikan bimbingan dan bantuan agar mereka ni tak tersisih daripada golongan masyarakat itu sendiri, insya-Allah. Mereka ditemui pada Majlis Amal Maghfirah yang diadakan di Dewan Sri Siantan Putrajaya malam tadi. Majlis berbuka puasa secara besar-besaran ini turut meraikan pelajar tahfiz, orang kelainan upaya dan anak-anak asnaf tajahan kelas Sahabat Al-Quran Yayasan Maghfirah. Majlis dirasmikan Pengarah Pengedaran Perbankan Runcit Bank Islam Malaysia Berhad Zamri Muhammad. Sementara itu, bagi yang ingin sama-sama membantu golongan memerlukan, boleh salurkan melalui akaun bank Maybank Yayasan Maghfirah di nombor akaun 5622-6355-2802 atau melalui sedekahym.com. Tirai besi bukan sekadar tempat untuk menjalani hukuman, malah kesempatan terbaik buat penghuninya bagi pemulihan jiwa dan rohani. Kedudukan mereka yang jauh dari masyarakat tidak wajar dipinggirkan, bahkan hakikatnya mereka amat memerlukan sokongan pihak luar. Prihatin dengan nasib Bandwanita di penjara Kajang, Yayasan Wakaf Antarabangsa Khadijah KIWF menyantuni mereka dengan memberi sokongan dan motivasi sebagai bekalan sebelum mereka kembali kepada dunia luar. Bergelar Bandwanita tidak bermakna hidup berakhir selamanya. Kehadiran beberapa badan bukan kerajaan NGO memulihkan kembali semangat sekaligus membuktikan bahawa mereka juga layak disantuni seperti insan lain. Mengambil keberkatan bulan Ramadan, pelbagai program dirangka oleh Yayasan Wakaf Antarabangsa Khadijah termasuklah program iftar, agihan pek iftar selain slot motivasi bagi memulihkan semangat Bandwanita di sini. Dan kenapa kami pilih penjara wanita Kajang? Sebab memang ini paling ramailah kita dapat wanita yang tertahan di sini, dan kita mulai dengan apabila kita menyantuni mereka melalui sesi-sesi motivasi bulanan. So itu pun kita bila kita jalankan, kita nampak memang ada keperluan untuk pihak luar memberi sokongan dengan apa yang mereka laksanakan dalam pembangunan sasiah warga di dalam penjara wanita Kajang. Beliau turut berkongsi ilmu pengurusan kewangan kepada kira-kira 100 banduan wanita bagi meningkatkan literasi kewangan masing-masing. Setiap manusia melakukan kesilapan dan wajar diberi peluang kedua. Atas dasar itulah, mereka ini perlu dibimbing sebaiknya agar tidak mengulangi kesilapan lampau. Sangat berbeza. Rasa saya berbeza. Saya rasa di hadapan ni, saya rasa sayu sebenarnya. Sebab betapa nikmat bebas dengan baru kita faham erti nikmat bebas. Dan mereka duduk dekat dalam keadaan sini tak rasa nikmat bebas tu. Sebab itu saya cakap di sebalik kesempitan sebenarnya ada kesempatan yang dia tak tahu apa yang Allah nak hadiahkan untuk mereka. Selain mengajar kasidah, Asni turut merancang untuk mengadakan kelas lukisan kepada banduanita sebagai terapi diri di samping memberikan tazkirah.
Majlis Ilmu Khadijah 4.0 edisi Ramadan telah memasuki tahun ketiga sejak ia dilancarkan pada 2021 dengan penglibatan rakan strategik antaranya Takaful Etika, CIMB Islamic, Asri Ahmad Academy, UMW dan Luna Stella. Sementara itu, jumlah bersih kutipan tiket Majlis Ilmu Khadijah serta tajaan yang diterima akan dikeluarkan zakat dan 70% lebihan dana akan disalurkan untuk pembelian rumah transit buat keluarga kanak-kanak kanser. Projek pembinaan Kompleks Masjid Darul Murtada di Sungai Petani, Kedah dijangka siap sepenuhnya 12 April ini. Berbaki kurang 10% sahaja lagi, binaan masjid yang diinspirasikan daripada Masjid Cologne di Jerman itu adalah sebahagian projek pembangunan pusat komuniti dakwah yang menyediakan pelbagai kemudahan buat semua peringkat umur secara percuma. Pengarah Urusan Murtada Dakwah Center Madat Muhammad Yaakob Yusra berkata, masjid ini mempunyai keunikan tersendiri di mana reka bentuknya berbeza dengan masjid-masjid yang terdapat di negara ini. Pembinaan Kompleks Masjid Darul Murtada di atas tanah seluas 6 ekar itu juga merupakan satu-satunya masjid di Sungai Petani yang menawarkan fasiliti buat golongan kanak-kanak sehinggalah warga emas. Kita buat adalah masjid yang pertama lah yang ada playground kanak-kanak, yang ada bilik gaming untuk remaja, yang kita buat fasiliti khas untuk orang tua-tua, tempat kerusi dan sebagainya. Dan ada juga musra musafir yang kita buat untuk 24 jam musafir boleh singgah di masjid kita. Ada sekitar 28 katil hotel yang dibenarkan duduk secara percuma. Turut disediakan rumah warga emas, mahat integrasi, rumah kucing, hotel kapsul, stadium e-sport dan hub memanah berkuda serta pengurusan jenazah secara percuma. Bagaimanapun, pembinaan untuk menyiapkan Masjid Darul Murtada ini masih memerlukan dana berjumlah 1.4 juta ringgit. Selain masjid, keseluruhan projek pembangunan Murtada Dakwah Center pula memerlukan dana 20 juta ringgit. Minggu depan kita adalah penyerahan untuk totally siap. Cuma kerja infra lah kita tak boleh nak buat sepenuhnya disebabkan pembangunan yang sedang berjalan. Tapi alhamdulillah masjid dah mula beroperasi 2 minggu lebih. Berjalan dengan sangat lancar lah, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada orang setempat dan juga orang luar. Bagi memanfaatkan fasiliti di Masjid Darul Murtada, pihaknya memfokuskan santapan rohani kepada masyarakat setempat sepanjang Ramadan ini menerusi program perkampungan Ramadan Madat. Selain dapat menikmati juadah iftar, moreh dan bersahur, jemaah juga berpeluang menyertai qiyamul lail, kuliah subuh dan kuliah duha. Sumbangan untuk menaik taraf pembangunan Kompleks Masjid Darul Murtada boleh disalurkan menerusi akaun tertera atau hubungi talian berikut. Zahirkan solidariti kita untuk merealisasikan hasrat mencetak dan mengedarkan sejuta Quran untuk ummah yang memerlukan. Berinfaklah sekarang serendah RM38 untuk setiap naskah dan semoga usaha kita yang kecil ini dipandang Allah dan menjadi asbab kita ke syurganya. OIC Gersa Israel bertanggungjawab. Ramadan yang wajar dimanfaatkan seluruh umat Islam khususnya remaja dan belia bagi membudayakan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Penghayatan itu selari dengan peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzul Quran kepada Nabi Muhammad SAW pada 17 Ramadan. Terdahulu seramai 330 mahasiswa dari 10 buah institusi pengajian tinggi awam menghadiri program tadarus perdana Anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang dirasmikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar di Universiti Malaya. Dengan adanya program tadarus ini akan mengingatkan mereka tentang bagaimana pentingnya Al-Quran ini dalam kehidupan belia. Dan semoga dengan program ini juga harapan kita ialah supaya belia-belia yang hadir dalam program ini akan menjadi ejen seperti mana yang disebut oleh Profesor Dato' Insinyur Naib Chancellor tadi. Mereka ini boleh membawa penghayatan Islam, Al-Quran, pendekatan mereka dengan Al-Quran ini kepada rakan-rakan di luar sana. Tadarus perdana bertemakan Al-Quran Pembimbing Al-Falah, peneraju negara Madani itu merupakan program tahunan yang diadakan sempena sambutan nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan.
Sebagai penghargaan kepada kejayaan tadarus perdana ini, Datuk Dr. Muhammad Naim turut menyampaikan sijil kepada pembimbing tadarus dan peserta yang terlibat. Baik, kita ke laporan antarabangsa. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC semalam memberi amaran mengenai konfrontasi agama berikutan serbuan Israel ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan selepas mesyuarat agung luar biasa Jawatankuasa Eksekutif OIC, kumpulan itu mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Israel yang berulang kali menyerbu Masjid Al-Aqsa. OIC meminta Israel bertanggungjawab di atas sebarang bentuk provokatif menerusi serangan kejam sehingga mencetuskan konfrontasi agama. Pertubuhan yang berpangkalan di Jeddah itu menggesa masyarakat antarabangsa khususnya Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengambil tindakan segera untuk menghentikan provokasi Israel sekaligus menjaga kesucian Masjid Al-Aqsa. Keganasan semakin memuncak di seluruh wilayah Palestin sejak beberapa hari kebelakangan ini selepas tentera Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa dan memaksa jemaah keluar selama 2 malam berturut-turut pada Selasa dan Rabu. Bagaimanapun selepas serangan tidak berperi kemanusiaan Zionis itu, rakyat Palestin tidak gentar untuk mengunjungi Masjid Al-Aqsa bagi menunaikan solat tarawih. Sementara itu pagi tadi, pendatang Yahudi menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa sambil dikawal ketat polis Israel. Anggota polis mula dikerah mengelilingi Masjid Qibla dan tidak membenarkan rakyat Palestin yang berada di dalam masjid untuk keluar. Terdahulu, polis Israel tidak membenarkan golongan belia Palestin memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan solat subuh. Bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa adalah tempat ketiga paling suci. Manakala golongan Yahudi yang menggelar kawasan itu sebagai Tempel Mount mendakwa ia menempatkan 2 kuil Yahudi pada zaman purba. Sementara itu, Israel melancarkan roket ke Syria awal pagi tadi sebagai serangan balas terhadap 6 roket yang ditembak ke arah Israel. Ketegangan yang semakin meruncing itu tercetus susulan tindakan rejim Zionis yang menyerbu Masjid Al-Aqsa Rabu lalu. Saluran televisyen Al-Mayadin TV yang berpangkalan di Lubnan melaporkan Brigade Al-Quds mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Beberapa roket yang dilancarkan dari Syria turut terkena Bukit Golan yang berjaya ditawan Israel dari Syria dalam Perang 6 Hari 1967. Susulan itu, Israel mengesahkan pihaknya melancarkan serangan meliputi drone ke atas pelancar roket di Syria. Selepas tindakan biadab Zionis ke atas rakyat Palestin di Masjid Al-Aqsa, situasi bertukar tegang apabila semenanjung Gaza dan Lubnan melancarkan serangan udara di mana lebih 30 roket ditembak ke arah Israel dari selatan Lubnan pada keesokannya. Israel kemudian melakukan serangan balas terhadap semenanjung Gaza dan Lubnan. Serangan ke atas semenanjung Gaza menyasarkan pusat penyimpanan senjata milik Hamas. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Ikuti Globe Al-Hijrah 8.45 malam ini yang mengupas isu keganasan yang dilakukan rejim Israel terhadap umat Islam di Masjid Al-Aqsa dan serangan udara di Gaza. Saya Fazidah Mustafa, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.